Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini. Sama-sama kita membincangkan dalam tafsir surah Yusuf, masih lagi dalam segmen ibarah ataupun dipanggil sinopsis kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sambungan yang minggu lepas yang kita sebutkan, sambungan mengenai keluarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam daripada penjara kepada istana. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah keluar daripada penjara, bebas daripada sebarang tohmahan. Tidak ada satu pun yang disabitkan kesalahan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Raja Mesir pada ketika itu minta kepada Nabi Yusuf, bertanyakan kepada Nabi Yusuf, ayyu amal yardahu li nafsih, apakah pekerjaan yang kamu nak? Maka Nabi Yusuf menyatakan, ij'alni ala khazainil ardh, kamu lantiklah aku untuk aku menjadi menteri kewangan, khazainil ardh. Jadi dia pun melantik Nabi Yusuf AS memegang jawatan sebagai menteri kewangan di Mesir. Wa sahibul amri wan nahyi wa wazirun lil maliyah wat tijarah wa riasatul hukum. Dia akan memberi arahan dan memberi larangan. Dan Nabi Yusuf juga adalah menteri dalam urusan perniagaan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam waja'ala khatimahu fi yadi Yusuf alladhi asbaha umruhu 30 sanah. Pada ketika itu Nabi Yusuf menjawat jawatan menteri kewangan, umurnya pada ketika itu adalah 30 tahun. Kita lihat sambungan selepas daripada keluar penjara. Maka Nabi Yusuf talabu ikhwati Yusuf at-ta'am minhu, adik-beradik Nabi Yusuf minta kepada Nabi Yusuf makanan. Wa marrat as-sanawat, telah berlalu 7 tahun musim kemarau. Kemudian datang pula telah berlalu 7 tahun musim subur, tumbuh-tumbuhan mekar elok. Kemudian datang pula 7 tahun musim kemarau. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah menjual kepada orang-orang Mesir min makhazinil qamhi, daripada stok makanan yang disimpan dalam stok, iaitu gandum, yang mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah simpannya selama 7 tahun. Ketika mana musim subur, dipetik gandum, kemudian diletakkan di dalam stok. Dan pada musim kemarau, Nabi Yusuf keluarkan jual kepada orang-orang Mesir. Kemudian bila mana summa ja'ahu ahlu Palestin, kemudian penduduk Palestin datang kepada Nabi Yusuf. Wa arsala Yaqub auladahu, dan juga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menghantar anak-anaknya bersama dengan unta, himar, untuk membawa makanan daripada Mesir pulang kepada negara mereka di Palestin.
falamma qadimu apabila mereka sampai ke Mesir, adik-beradik Nabi Yusuf sampai, Nabi Yusuf mengenali mereka adik-beradiknya, tetapi adik-beradik Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Kerana pada ketika itu umur Nabi Yusuf 40 tahun. Mungkin pada ketika mana dia khianat, adik-beradik dia khianat kepada Nabi Yusuf, pada ketika itu masih kecil, masih remaja. Sekarang dah umur 40 tahun, mungkin muka pun dah berubah. Wa talaba minhum an ya'tu bi akhin lahum min abihim marratan ukhra. Nabi Yusuf minta kepada mereka adik-beradik Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf minta apa? Supaya mereka bawa datang adik-beradik sebapa mereka, iaitu Bunyamin. Bila datang kali yang lain, datang sekali lagi bawa Bunyamin. Wa a'tahum at-ta'am bila zaman. Nabi Yusuf berikan kepada mereka makanan tanpa meletakkan sebarang harga. Liyatuhu bi akhihim, supaya mereka bawa datang adik-beradik sebapa mereka, iaitu Bunyamin. Tak perlu beli makanan kami, tapi kami nak kamu bawa datang Bunyamin. Wa wada'a nuqudahum fi aw'iyatihim. Nabi Yusuf letakkan nuqud mereka, duit mereka yang mereka bayar dalam bekas-bekas mereka. Li'annahum sayaudu biha ilaih li'annahum la yaqbalun ma laysa lahum. Bila mana Nabi Yusuf berikan mereka gandum, mereka bagi bayaran, Nabi Yusuf ambil bayaran tadi letakkan dalam bekas-bekas gandum mereka. Kerana Nabi Yusuf menyangka mereka ini, bila mereka pulang, mereka lihat ini duit kami yang kami berikan kepada Nabi Yusuf, maka mereka tidak akan menggunakan duit tersebut, kerana duit tersebut adalah bukan milik mereka. Jadi pasti mereka akan datang untuk kali yang kedua, untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf dan pulangkan kembali duit itu. Walamma ishtaddal qahtu bi ahli Palestin, apabila musim kemarau semakin dahsyat menimpa kepada penduduk Palestin, Nabi Yaqub memberi kelonggaran kepada anak dia Bunyamin untuk bermusafir bersama adik-beradik yang lain. Sebenarnya ayahnya takut, Nabi Yaqub ini takut peristiwa yang sama berlaku kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah diberi keizinan untuk bersama adik-beradiknya, last sekali hilang. Kemudian adik-beradik ini minta lagi untuk bawa kali yang kedua berjumpa, pergi ke Mesir, jauh perjalanan, bawa Bunyamin. Kerana musim kemarau yang begitu dahsyat, Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam terpaksa lepaskan juga Bunyamin untuk bersama dengan adik-beradiknya. Dan Nabi Yaqub mengharapkan tidak berlaku peristiwa yang dahulu berulang kembali. Falamma qadimu ahsana Yusuf diyafatahum. Apabila mereka sampai ke Mesir, Nabi Yusuf pun melayanlah tetamu mereka ni, adik-beradik Yusuf, layan dengan elok, sambut mereka dengan mereka sampai waktu tengah hari, sambut dengan makan tengah hari dengan hidangan yang istimewa. Walakinnahu lam ya'kul ma'ahum, tetapi Nabi Yusuf tidak makan bersama mereka. Kerana adat orang-orang Mesir, mereka tidak, alladzina ya'tabiruna al-akl ma'al ibraniyin najasatan. Mereka menganggap, orang-orang Mesir menganggap makan bersama orang-orang Ibraniyin adalah satu perkara yang najis. Sebab itu Nabi Yusuf tidak makan bersama dengan adik-beradik mereka ketika adik-beradik mereka sampai ke Palestin untuk meminta gandum kepada Nabi Yusuf. Wa akhbaru khadiman li Yusuf, mereka beritahu kepada khadam milik Nabi Yusuf bahawasanya mereka kembalikan al-fiddah
iaitu nilai bayaran yang Nabi Yusuf letak tertinggal di dalam bekas makanan mereka, bekas gandum mereka. Kemudian mereka bagi lagi bayaran yang lain untuk membeli gandum, kerana gandum yang dulu sudah habis. Mereka kembalikan balik kepada Nabi Yusuf bayaran yang Nabi Yusuf letak di dalam gandum bekas mereka. Duit itu mereka kembalikan balik, dan mereka beri duit yang lain, bayaran yang lain untuk membeli gandum, untuk bawa balik ke Palestin. Kemudian kita lihat cerita yang berikutnya, hilah Nabi Yusuf ketika mana ibqa'i akhihi indahu, bagaimana Nabi Yusuf nak mengekalkan adiknya Bunyamin bersama dia di Mesir, tak nak bawa balik bersama, tak nak bagi balik bersama adik-beradiknya ke Palestin. Nabi Yusuf alaihissalam perintahkan supaya bersiap tajhiz ikhwatihi minat ta'am, sediakan makanan semua untuk adik-beradik Nabi Yusuf sebelum mereka pulang. Wa amara an tudha fiddah kulla wahidin fi adlih, dan Nabi Yusuf perintahkan letakkan bayaran yang mereka bagi tadi untuk ambil gandum, letak balik dalam bekas mereka, dan diletak satu piala raja, piala gelas besar, macam piala gelas yang besar milik raja. Di mana? Di tunggangan adik Nabi Yusuf, iaitu Bunyamin. Ketika mana mereka nak mulakan perjalanan pulang, adik-beradik Nabi Yusuf nak pulang ke Palestin, pada ketika itu ada penyeru di antara orang-orang Nabi Yusuf yang menyeru bahawasanya mereka ini telah mencuri piala ataupun gelas besar milik Nabi raja, milik raja. Man saraqahu fahuwa fida'uhu fi qanunul malik, siapa yang curi dapat tangkap, maka hukuman dia mengikut hukuman undang-undang raja, iaitu mereka akan ditebus, akan ditahan, tidak dibenarkan pulang. Maka diperiksa satu persatu adik-beradik Nabi Yusuf, ada tak bekas cawan besar tu dalam tunggangan mereka. Kemudian bila diperiksa satu persatu adik-beradik Nabi Yusuf, maka dikeluarkan piala yang besar ataupun gelas yang besar tadi daripada bekas Bunyamin. Kemudian adik-beradik Nabi Yusuf mereka minta simpati, minta simpati kepada Nabi Yusuf supaya ya'khudhu ahaduhum badalan anhu, Bunyamin ni biarlah pulang bersama dengan kami, kamu boleh pilih mana-mana adik-beradik kami yang kamu nak, yang penting jangan ambil Bunyamin, sebab ini adalah anak kesayangan ayah kami. Ayah kami dah tua sangat, dan kami dah berjanji dengan mereka, kami akan jaga dengan elok, dan tidak akan berulang peristiwa yang pertama dahulu yang kami bawa Nabi Yusuf. Kemudian kami telah hilangkan Nabi Yusuf, kemudian kami minta untuk bawa Bunyamin. Kami tak nak peristiwa yang sama berlaku kepada Bunyamin. Boleh tak wahai Yusuf, boleh tak wahai Menteri Kewangan Mesir, pilihlah mana-mana orang di kalangan kami, jangan mengambil Bunyamin. Nabi Yusuf tak nak. Menteri Kewangan tolak permintaan tersebut. Apa jawapan mereka, adik-beradik Nabi Yusuf? Mereka kata, in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl, sekiranya benar jika dia Bunyamin ini mencuri, sebenarnya ada seorang adik-beradik kepada Bunyamin ni juga sebelum ni pernah mencuri. Siapa dia? Mereka tujukan kepada Nabi Yusuf. Ada seorang adik-beradik kepada Bunyamin, iaitu namanya Yusuf, dia juga adalah seorang pencuri. Sebenarnya mereka tak sedar mereka sedang berbicara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa asarraha Yusufu fi nafsih, Nabi Yusuf berbicara dalam hati dia, dalam diri dia. Nabi Yusuf kata apa? Antum syarrum makana min hadzal sariq, kamu lebih teruk, lebih buruk akhlak kamu berbanding dengan si pencuri ini. Mana mereka lagi teruk,
Kalaulah Bunyamin benar mencuri, mereka lagi teruk daripada Bunyamin. Sebenarnya bukan Bunyamin yang curi. Ini adalah satu helah yang Nabi Yusuf buat. Nabi Yusuf sengaja letakkan gelas yang besar dalam tunggangan Bunyamin. Kemudian dibuat iklan, siapa yang mencuri gelas raja, maka dia didapati di tunggangan dia akan ditangkap dan akan dihukum mengikut hukuman raja, iaitu tidak akan dilepaskan, tak boleh pulang ke negara dia. Bagaimanakah peristiwa yang dikatakan didakwa Nabi Yusuf mencuri? Okey, sesungguhnya kita lihat ibu kepada Nabi Yusuf telah pun mati, telah pun mati pada ketika Nabi Yusuf pada itu dia masih kecil. Siapa yang jaga Nabi Yusuf? Emak dia mati, iaitu emak kepada makcik Nabi Yusuf. Makcik sebelah mana? Sebelah mak ke sebelah ayah? Makcik sebelah ayah yang jaga. Makcik sebelah ayah yang jaga Nabi Yusuf. Walamma arada abu, apabila ayah Nabi Yusuf nak ambil balik anak dia Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub, nak ambil balik anak dia, albasathu min taqah, iaitu makcik dia telah pakaikan Nabi Yusuf dengan satu, kita panggil ikatan seperti tali pinggang lah, pakaikan tali pinggang milik Ibrahim, yang pada ketika itu tali pinggang tersebut ada di sisi makcik Nabi Yusuf. Wa akhfatha tahta thiyabih, makcik dia ni sembunyikan tali pinggang tu di bawah pakaian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pakai seluar, pakai baju, ikatan seperti tali pinggang tu dia nyorok dalam pakaian, dalam seluar ataupun baju Nabi Yusuf. Kemudian makcik dia menjelaskan, oh, dah jumpa dah tali pinggang ni. Siapa yang curi? Dia telah dicuri oleh Nabi Yusuf. Kemudian makcik dia bawa keluar daripada dalam pakaian Nabi Yusuf, sama ada baju ataupun seluar. Kemudian sebagai hukuman, maka makcik dia kata kepada ayahnya Yaqub alaihi salatu wassalam, iaitu aku nak minta supaya Nabi Yusuf ini duduk bersama dengan aku dan dia berkhidmat dengan aku sampai satu tempoh, lepas tu aku pulangkan kepada kamu. Sebab apa duduk kepada aku, berkhidmat kepada aku, jadi khadam aku? Kerana sebagai balasan terhadap curi yang dia telah lakukan, kecurian yang dia telah lakukan. Sebenarnya Nabi Yusuf tak curi. Nabi Yusuf tak curi, makcik dia yang buat helah supaya Nabi Yusuf dituduh sebagai pencuri dan duduk bersama dengan makcik dia dan berkhidmat kepada makcik dia. Falamma qadima ikhwatu Yusuf ala abi, apabila adik-beradik Nabi Yusuf sampai kepada ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ma ada akbaruhum wa asgharuhum, yang paling kecil di kalangan mereka, anak bongsu tak muncul tiba. Siapa dia? Bunyamin. Tak ada. Tadi perginya sekali, balik tak ada. Akhbaruh bima hadasa, mereka pun ceritalah apa yang berlaku di negara Mesir. Maka bertambah sedihlah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kehilangan anak yang tercinta yang kedua, iaitu Bunyamin. Hatta ibyaddat ainah, sehingga putih dua matanya, iaitu buta dua biji mata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kerana kehilangan anak yang kedua. Wa tazakkara Yusuf faqala ya asafa ala Yusuf, Nabi Yaqub teringat kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yaqub kata, ya asafa ala Yusuf, betapa sedihnya aku ke atas kehilangan Yusuf. Kemudian ditimpa lagi dengan kehilangan Bunyamin. Kemudian kita tengok peristiwa selepas daripada itu, iaitu ta'aruf al-ikhwah wa liqa'il usrah, iaitu ini antara babak terakhir kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apabila adik-beradik Nabi Yusuf sampai datang ke Mesir pada kali yang ketiga. Kali yang pertama mereka datang,
mereka datang ambil gandum, kemudian mereka bayar duit. Nabi Yusuf letak balik duit tadi dalam bekas mereka, dan Nabi Yusuf kata bila datang kali kedua bawa Bunyamin. Mereka datang kali kedua bawa Bunyamin, tengok Bunyamin telah disekat, tak boleh keluar daripada negara Mesir kerana immigration tahan dia. Sebab apa? Hukuman mencuri. Mereka datang untuk kali yang ketiga ke Mesir, adik-beradik Nabi Yusuf, dan mereka minta lagi bantuan makanan kali yang ketiga. Apabila telah menimpa kepada mereka kelaparan, kelaparan disebabkan musim kemarau yang berpanjangan, mereka berkata, wajina bi bida'atin muzjah, kami datang bawa sedikit bayaran, kama talabu, seperti mana mereka minta untuk dilepaskan adik mereka Bunyamin. Mereka datang bawa bayaran sedikit supaya adik mereka ni Bunyamin dilepaskan. Fazakkaruhum Yusuf bi isaatihim al-qadimah. Nabi Yusuf ingatkan mereka terhadap perbuatan jahat mereka dahulu. Nabi Yusuf kata apa? Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi? Adakah kamu tahu apa yang telah kamu buat terhadap Nabi Yusuf dan juga akhih, saudaranya? Iz antum jahilun, ketika kamu pada ketika itu jahil. Maka keluarnya perkataan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Keluarnya perkataan daripada mulut Nabi Yusuf, mereka baru kenal bahawa itulah yang kami sedang berbicara adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka kata, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka kata, adakah kamu ini bernama Yusuf? Maka Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Nabi Yusuf berkata, aku adalah ana Yusuf, aku adalah Nabi Yusuf, wa hadza akhi, ini adalah adik aku iaitu Bunyamin. Qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah Taala telah kurniakan kepada kami kebaikan. Kemudian Nabi Yusuf berikan kepada adik-beradik dia pakaian Nabi Yusuf, supaya pakaian Nabi Yusuf ni dicampakkan, diletakkan di muka ayah dia. Wal ityan bi ahlihi ajma'in ilaih. Adik-beradik dia semua balik berjumpa dengan Nabi Yaqub. Apabila sampai saja ke Palestin, mereka telah berikan baju tadi, letakkan baju tadi di wajah Nabi Yaqub, automatik terus kembali penglihatan Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Tadinya menangis ataupun sedih tidak henti sampai putih kedua matanya, iaitu buta kedua matanya. Baju Nabi Yusuf terus celek kembali. Wa basyarahul bashir bisalamati Yusuf wa akhih, iaitu kami datang bawa berita gembira keselamatan Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kemudiannya bila sampai saja ke Mesir, bukan sekadar Nabi Yaqub bersama dengan keluarganya, isterinya dan juga anak-anaknya. Fa'awa Yusuf ilaihi abawai. Nabi Yusuf memberi perlindungan, menyediakan tempat untuk kedua ibu bapanya, iaitu Nabi Yaqub dan juga ibu tirinya, ibu tiri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kerana mak dia kita sebut tadi, dia mati waktu kecil, mati pada ketika Nabi Yusuf masih kecil. Ayahnya Nabi Yaqub, emaknya, adik-beradiknya, 11 orang adik-beradik ini semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bertepatanlah dengan awal-awal pada minggu yang lalu kita bincangkan, ketika mana Nabi Yusuf telah menyuarakan dia pernah bermimpi, idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Iaitu Nabi Yusuf lihat dalam mimpi dia 11 bintang, matahari dan juga bulan semua sujud kepada aku. Nabi Yusuf kata,
Jadi 11 orang itu adalah 11 adik-beradik Nabi Yusuf. Bulan dan juga bintang adalah ibu dan juga ayah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sujud di sini bermaksud sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukanlah sujud ibadah. Sujud ibadah macam kita sujud dalam sembahyang, bukan tu. Sebab sujud tak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Sujud ni sujud penghormatan, sekadar tundukkan kepala. Wa kana hadzal liqa' farhatan kubra lil usrah bi ri'asati Yaqub. Pertemuan ini adalah satu kegembiraan yang amat besar untuk keluarga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Istaujabat min Yusuf i'lan syukrillahi ta'ala ala ni'amihi. Maka Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Apa nikmat ilmu yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yusuf, dan juga nikmat kerajaan yang Nabi Yusuf berada sekarang ini sehingga menjawat jawatan Menteri Kewangan. Nabi Yusuf minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Yusuf an yatawallahu fid dunya wal akhirah, supaya diberi jawatan kepadanya dunia dan juga akhirat. Dan juga Nabi Yusuf minta kepada Allah Ta'ala matikan di dalam keadaan dia Muslim, iaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yulhiqahu bis salihin min abaihil anbiya, dan Allah Ta'ala hubungkan dia, iaitu bersamakan dia dengan orang-orang yang soleh di kalangan ayah-ayah dia yang Nabi. Apa ibarah ataupun satu peringatan sebagai nasihat yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Beberapa ibarah ataupun peringatan yang pelbagai kita boleh ambil, dan juga akhlak yang mulia daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Antaranya, kadang-kadang nikmah boleh membawa kepada ni'mah. Niqmah bermaksud bala. Bala, ujian yang menimpa kita, boleh jadi dia adalah pembawa rahmat, pembawa nikmat kepada kita. Sebelum datangnya nikmat akan adanya musibah. Musibah itu bila kita dapat atasi dengan baik, maka dia akan bertukar menjadi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita telah lihat pada permulaan kisah Nabi Yusuf, bermula dengan kesedihan, dicampak dalam perigi yang kering, dan dijadikan sebagai hamba, dijual di pasar. Kemudian diuji pula dengan digoda oleh permaisuri raja. Kemudian diuji lagi Nabi Yusuf dengan dicampakkan di dalam kegelapan penjara. Thumma alal amru bihi ila an yusbih hakimu Misril fi'ali, dan akhir sekali apa yang Nabi Yusuf dapat, ujian demi ujian, ujian demi ujian, azab demi azab di kehidupan dunia, tetapi last sekali membawa ketinggian Nabi Yusuf, iaitu menjadi Menteri Kewangan Mesir, yang mana negara-negara luar ditimpa musim kemarau, mereka semua terpaksa datang ke Mesir untuk membeli makanan. Ibrah yang kita boleh ambil, yang pertama, kadang-kadang bukan setiap ujian yang menimpa kita itu adalah satu bala musibah semata-mata. Dia boleh bertukar menjadi nikmat bagaimana kita kontrol, mengatasi, ataupun kita boleh bersabar di atas ujian tersebut. Perkara yang kedua, qad tujad dhagha'in wa ahqad bainal ikhwah. Didapati sifat dengki, hasad di antara adik-beradik. Kadang-kadang sanggup sampai boleh dibiarkan, dicampakkan ke perigi, dan tidak ada yang mereka harapkan melainkan kebinasaan dan juga kematian. Nak bagi tahu, dalam peristiwa Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita, dalam lapangan apapun kita berada, sudah tidak akan terlepas daripada pandangan jahat manusia dan juga hati jahat manusia. Tak kira kita dalam kerja ofis akan dinaikkan pangkat, pasti ada mata-mata, hati-hati yang mencemburui. Dalam lapangan perniagaan, tak kira bisnes apa yang kita buka, sudah pasti ada mata-mata yang memerhati, ada hati-hati yang tidak puas hati, yang akan
dengki dan inginkan kejatuhan kita. Itu sudah pasti, kerana benda ini sudah pun berlaku pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bukan orang jauh, tetapi orang dekat, iaitu adik-beradiknya sendiri, sanggup mengkhianati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Perkara yang ketiga yang kita boleh ambil ibarah, nash'atu Yusuf fi baitin nubuwah nash'ah salihah. Nabi Yusuf dibesarkan dalam rumah kenabian, iaitu ayahnya Nabi, dia juga Nabi, iaitu suasana ataupun environment yang baik, iaitu akhlak yang mulia, sifat yang tinggi. Fashabba ala tilkal awsaf al-kamilah allati warathaha min abaihi wa ajdadihi al-anbiya. Sifat-sifat ini akan lahir dan akan diwarisi daripada ayah dan juga nenek moyangnya. Begitulah nak mengajarkan kepada kita, sekiranya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, anak kita, kalau bukan anak pun cucu kita, kalau bukan cucu pun cicit kita akan mewarisi walaupun sedikit perangai ataupun tabiat yang baik, sifat yang baik kita. Kalau kita seorang yang tidak baik, yang jahat, suka khianat, menipu orang, kalau tak jatuh kepada anak, akan jatuh kepada cucu ataupun cicit. Begitulah nak mengajarkan kepada kita kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bila mana di rumah tersebut, rumah kenabian, Nabi Yaqub seorang nabi, maka anaknya juga akan jadi seorang nabi yang ikut sepertinya anak yang soleh. Dan sudah pasti dalam anak yang soleh ada juga anak-anak yang tak berapa nak baik, seperti mana adik-adik beradiknya yang lain tak baik. Tapi last sekali ulama kata mereka ini bertaubat. Mereka bertaubat dan menjadi orang yang soleh. Wa qad afadahu dhalik fi mukhtalifil ahdath al-kubra. Dan apa yang kita boleh mengambil manfaat daripada kisah Nabi Yusuf dalam peristiwa yang besar yang berbeza, wantasara biha 'alal mihan, iaitu diberi pertolongan kepada Nabi Yusuf, tidak dibiarkan begitu. Nabi Yusuf diuji dan diuji, tetapi tetap Nabi Yusuf dibantu. Bukan diuji tetapi dibiarkan, tidak, tetapi dia ada Allah sentiasa bersamanya. Waja'ahu al-farj ba'da syiddah, dan datang kepada Nabi Yusuf jalan keluar selepas mana ditimpa dengan kesempitan. Wal 'izzu wan nasru ba'da dhulli wal inkisar, selepas jatuh, selepas dihina, maka diangkat dan bangun kembali. Nabi Yusuf tidak berputus asa. Sebab sampai satu tahap manusia ini, kalau dia belajar sampai satu tahap, dia akan fed up, tak nak belajar dah. Sebenarnya di situlah titik permulaan untuk kita naik. Kita berniaga, jatuh dah, fed up dah, itulah sebenarnya titik permulaan untuk kita mula nak bangun. Bila kita dah putus asa, dah fed up, putus asa, maka bila kita tinggalkan, maka itulah kita akan tinggalkan selamanya. Tapi bila kita bangun, itulah titik permulaan kita untuk kita bangun kembali. Peristiwa yang keempat yang kita boleh ambil ibarah, pengajaran daripada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu al-iffah wal amanah, iaitu sifat iffah, jaga maruah diri, al-amanah, sifat amanah, istiqamah, konsisten, itulah sumber kebaikan keseluruhannya. Tuan-tuan, bila tidak ada iffah, maruah diri, bila tidak ada maruah diri, tidak ada sifat amanah, orang tak akan percaya kepada kita di mana lapangan, di mana kita berada. Tak kiralah sama ada dunia perniagaan ataupun di industri mana kita berada, orang tidak akan percaya selamanya kepada kita bila tidak ada sifat amanah. Tuan-tuan perlu tahu, bila sebut sifat amanah tak boleh dijual beli. Sifat yang nilainya cukup tinggi, dan amanah ini tidak boleh dijual beli. Dan bila seseorang tidak amanah,
maksudnya pernah mencuri, maka tidak mustahil dia pasti akan melakukan untuk kali yang kedua. Kerana ketagihan mencuri, ketagihan pecah amanah tidak akan berlaku sekali, dia akan ketagih seperti candu. Dia akan mencari lubang untuk kali yang kedua, cari lubang untuk dia buat kali yang ketiga. Begitulah seseorang yang tidak bersifat dengan sifat amanah, konsisten dalam buat sesuatu perkara, dia buat daripada awal sehingga ke akhir, bukan separuh jalan. Maka ini semua adalah menggambarkan kebaikan keseluruhannya, tidak kiralah dia lelaki ataupun perempuan. Sama saja bila adanya maruah diri, bila adanya sifat amanah, bila adanya sifat istiqamah, konsisten, campaklah di dunia mana pun, di lautan mana pun kita boleh hidup. Perkara yang kelima adalah masarul fitnah huwa khalwatur rajul bil mar'ah. Dalam sinopsis yang kita bincangkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu tempat berlakunya fitnah adalah berdua-duaan di antara lelaki dan juga perempuan. Kerana inilah Islam amat melarang keras perkara ini. Quran menyatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Bukan sekadar berzina, menghampiri jalan-jalan untuk sampai ke perzinaan itu juga tidak dibenarkan. Dan Islam juga mengharamkan seorang perempuan bermusafir dengan permusafiran yang jauh, berseorangan diri tanpa mahram, walaupun perjalanan yang seketika dengan begitu pantas, sama ada kereta api laju ke kapal terbang ke roket ke, sekejap boleh sampai, tapi perjalanannya jauh. Ulama melarang perkara ini, walaupun masalah ini adalah masalah khilafiyah, perbezaan di kalangan ulama, membenarkan ataupun tidak perempuan bermusafir, musafir yang pendek ataupun jauh, itu adalah perbezaan ikhtilaf di kalangan ulama. Tetapi disabit dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam An-Nasai, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitan. Tidak berdua-duaan antara lelaki dan juga perempuan, melainkan ada makhluk yang ketiga, iaitu syaitan. Sebab itu ketika ini nak mengajar juga kepada kita, dalam situasi suami pergi ke kerja, seperti mana berlaku kepada Zulaikha, suaminya Raja Mesir pergi keluar, maka yang ada di rumah itu hanyalah dia, permaisuri raja, dan juga Nabi Yusuf. Maka bila mana berada di dua orang dalam satu istana, maka akan terfikir untuk melakukan kejahatan. Begitu juga bila mana ada orang gaji di rumah kita, orang gaji perempuan, kita laki-laki, isteri keluar pergi kerja, maka tidak boleh duduk satu rumah. Kita tunggulah dulu, kita pergi kedai ke, minum kopi ke dulu, tunggu sampai isteri nak balik. Isteri call, maka kita balik sekali dengan isteri untuk mengelakkan fitnah yang berlaku. Kerana syaitan ini dia akan cari, akan cocok kita, bisikkan kepada kita apa jua sekalipun, sampai akhirnya kita kecundang dan tumpas di tangan syaitan. Perkara yang keenam adalah al-iman bil mabda', iaitu iman adalah asas. Wa salabatul i'tiqad sabilin litakhatti as-si'ab, iaitu i'tiqad yang kental, yang teguh, adalah jalan untuk mengatasi kesulitan. Tuan-tuan, bila tak ada iman, bila tak ada pendirian yang teguh, sudah pasti dia akan goyang. Bila goyang, akan terjebak dalam kemaksiatan. Wa dzalika huwa allazi ja'ala li Yusuf nafsan karimah. Nabi Yusuf menjadikan dirinya sebagai seorang yang mulia, diri yang suci, azimah, sama' la talin amama syahwat wal mughriyat,
iaitu tidak tunduk dengan kehendak hawa nafsunya. Memang bila kita seorang lelaki, perempuan berada di hadapan, sukar untuk kita mengelak, tetapi inilah nak mengajar kepada kita, sekiranya jiwa kita bersih, pegangan kita teguh kepada agama, iman kita kental tetap dalam hati kita, tidak akan tergugat walau apa pun yang datang kepada kita. Perkara yang ketujuh adalah al-i'tisam billahi inda syiddah, iaitu berpegang teguh kepada Allah ketika mana dalam kesulitan, dan kembalilah kepada Allah ketika dalam kesempitan. Falam ya'bahu Yusuf alaihi salatu wassalam bitawa'udi imra'atil aziz lahu bisijin. Nabi Yusuf tak hiraukan dengan ancaman permaisuri Raja Mesir. Apa ancaman dia? Aku nak penjarakan kamu wahai Yusuf, ataupun kamu nak melakukan perbuatan jahat dengan aku. Nabi Yusuf tak sanggup dipenjarakan. Sebab apa? Kerana Nabi Yusuf ada iman, ada i'tiqad, pegangan yang teguh, tidak akan tunduk di hadapan kehendak seorang wanita, iaitu permaisuri Raja Mesir. Nabi Yusuf, apa yang dia kata? Nabi Yusuf kata, Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku sukai berbanding apa yang kamu nak suruh aku ikut kehendak kamu. Ini menunjukkan dalam kesempitan tak ada cara lain melainkan nampak hanya penjara sahaja. Tapi ingatlah, berserahlah kepada Allah, kerana Allah lah yang akan membantu kita dalam kesulitan. Perkara yang ke-8, kita boleh lihat sejarah ulama-ulama, berapa ramai yang berada dalam penjara, tidak disia-siakan waktunya dalam penjara, sehingga ada yang menulis tafsir, ada yang menulis kitab di dalam penjara dan menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Ada yang berdakwah di dalam penjara. Jadi dalam penjara menunjukkan ada kebaikan yang mungkin Allah Ta'ala nak berikan kepada seseorang. Al-mihnah la tusnil mu'min an wajibihi fi da'wah ila Allah. Dan perkara yang ke-8, ujian musibah tidak memutuskan seorang mukmin daripada kewajipan yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, berapa ramai orang dalam penjara yang dapat mengarang kitab, dapat menulis, dapat berdakwah kepada banduan-banduan, kerana mereka berpegang ujian. Bukanlah ujian yang menimpa mereka, bukanlah hukuman yang terpaksa mereka lalui yang menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan kewajipan mereka, iaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sekalipun berada di dalam penjara, Nabi Yusuf mengambil peluang, merebut peluang sehabisnya mungkin, mentakwil mimpi dua orang banduan dalam penjara, penghuni penjara. Dan bukan sekadar takwil, tetapi mengambil kesempatan dalam takwil itu, takwil mimpi. Nabi Yusuf ambil kesempatan dakwah mereka tauhid kepada Allah, supaya mereka memeluk agama Islam. Kerana kemungkinan al-mawjudain, antara dua orang tadi bersama dengan Nabi Yusuf, mereka beriman. Kemungkinan adalah antara dua orang ini, kalau seorang tak beriman, seorang lagi mungkin beriman. Wa qad aslama fi'lan al-malik, rupanya Raja Mesir telah memeluk agama Islam. Musta'birur ru'ya as-saqi, dan juga orang yang minta Nabi Yusuf takwilkan mimpi dia, yang mana dia ni adalah peminum, pemberi minum sultan ataupun Raja Mesir, dipenjarakan, dia juga memeluk agama Islam. Perkara yang ke-9, al-fatinah listighlal al-ahdas wal ittisaf bil iba' wasyamam, falam yubadir Yusuf alaihi salatu wassalam ila al-khuruj min as-sijn hatta tu'lan bara'atuhu.
kebijaksanaan Nabi Yusuf merebut ataupun mengambil kesempatan di atas peristiwa ataupun sesuatu yang berlaku. Apa dia? Nabi Yusuf, raja panggil dia untuk keluar daripada penjara. Nabi Yusuf tak nak keluar daripada penjara. Sebab Nabi Yusuf nak ambil satu peluang yang lain. Nampak macam tidak, keputusan yang tidak baik, tidak bagus. Sebab tak nak keluar daripada penjara. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dia ada helah yang tersembunyi. Sebab apa tak nak keluar daripada penjara? Aku nak keluar, tapi dengan syarat. Dengan syarat, aku nak keluar berjumpa dengan raja. Raja panggil Nabi Yusuf sebab raja mimpi benda pelik-pelik. 7 ekor lembu yang kurus ataupun gemuk makan 7 ekor lembu yang kurus ataupun gemuk lah, yang kita bincangkan sebelum. Nanti kita akan bincang dalam surah Yusuf. Hantar utusan panggil Nabi Yusuf keluar daripada penjara menghadap Raja Mesir. Nabi Yusuf tak nak. Sebab apa tak nak? Nabi Yusuf inginkan satu perkara yang lebih penting daripada itu. Apa dia? Nabi Yusuf ingin diiklankan kesucian dia, iaitu bersihkan nama dia dahulu. Kemudian wasyarafa nafsah, dan ditinggikan, diletakkan dia di tempat yang tinggi. Mana bagi jawatan kepada dia. Hatta la yusaf bi annahu mujrim, sehingga tidak ada tomahan kepada Nabi Yusuf yang dia adalah penjenayah ataupun baduan yang baru keluar daripada penjaranya. Tidak. Tetapi bagi tahu kepada masyarakat, aku dimasukkan, dihumban ke dalam penjara, dalam kegelapan penjara disebabkan kesalahan orang lain, bukan kesalahan daripada diri aku sendiri. Aku tidak bersalah. Baru aku akan menghadap raja dan aku keluar daripada penjara untuk mentakwil mimpi Raja Mesir. Perkara yang ke-10, sikit lagi. Perkara yang ke-10 adalah menzahirkan fadilat kesabaran. Nabi Yusuf AS betul-betul sabar di atas ujian satu persatu menimpa dia. Lijtiyazil aqabat was-sa'ab al-masaib allati ta'arrada laha. Nabi Yusuf betul-betul bersabar atas rintangan, onak dan duri, musibah, ujian menimpa dia. Bagaimana dia atasi? Dia lalu satu persatu. Dia tak putus asa. Kerana tuan-tuan kena ingat, as-sabru miftahul faraj. Kesabaran adalah kunci kepada jalan keluar. Tuan-tuan ada masalah kesempitan, tak ada duit, tidak ada apa-apa, maka ingat, tak ada pekerjaan, maka ingatlah kesabaran kunci kepada jalan keluar. Tuan-tuan bersabar, ada jalan keluar. Allah Ta'ala nak bagi lebih baik daripada itu. Dan juga sabar ini separuh daripada iman. Sebab tu siapa yang tak sabar, separuh iman dia dah hilang. Sebab dia separuh daripada iman, kesabaran ini. Wa tariqut tahqiqin nasr, dan kesabaran adalah satu jalan untuk direalisasikan matlamat kita. Matlamat, bantuan daripada Allah, objektif ataupun misi yang kita nak dapat. Maka perkara yang kita perlu tempuh yang pertamanya adalah kesabaran. Bila adanya kesabaran, dah ada jalan dah untuk mencapai objektif ataupun misi kita, apa yang kita nak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu Nabi Yusuf seperti mana Allah Taala bantu rasul-rasul yang lain selepas mana mereka berputus asa, hampir berputus asa, maka Allah Taala bantu mereka. Dan Allah Ta'ala juga berikan kekuatan, pertolongan kepada Nabi Yusuf dengan maafkan. Kerana maaf ni juga kunci kepada kebahagiaan, kunci kepada menghilangkan segala penyakit. Sebab tuan-tuan, bila ada sifat dendam, macam-macam penyakit datang. Sifat tak sedap duduk atas kesenangan orang lain, macam-macam penyakit datang, darah tinggi dan sebagainya. Maka maafkan kesalahan orang lain. Semoga Allah Ta'ala muliakan dia, semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Maka dada tuan-tuan, hati tuan-tuan akan jadi lapang. Bila lapang, tuan-tuan maafkan, maka Allah Ta'ala akan bantu tuan-tuan.
Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yawm, jangan kamu bersedihlah pada hari ini Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kamu. Mana dosa mereka diampunkan kerana Nabi Yusuf dah maafkan mereka. Kalau Nabi Yusuf tak maafkan, Allah Ta'ala tak maafkan. Sebab kesalahan adik-beradik Nabi Yusuf bukan dengan Allah, dengan Nabi Yusuf. Bergantungnya kemaafan Allah kepada kemaafan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Quran merakamkan kisah Nabi Yusuf suci daripada sebarang jenayah yang dilakukan, dan telah diberi persaksian kesucian Nabi Yusuf, seperti mana disebutkan dalam tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Disebutkan di sini penyaksian daripada Allah, penyaksian daripada syaitan, penyaksian daripada Nabi Yusuf sendiri, penyaksian daripada isteri permaisuri raja Mesir, dan juga penyaksian daripada wanita Mesir. Semua penyaksian ini insya-Allah kita akan sambung pada pada bulan yang akan datang, insya-Allah pada bulan depan, minggu yang kedua, hari Rabu, insya-Allah kita akan bertemu kembali. Dan ada lagi 3 ibrah yang kita tak sempat untuk bincangkan, dan penyaksian yang kita sebutkan tadi dalam kisah Nabi Yusuf, pelbagai penyaksian yang kita sebutkan tadi, semua membersihkan nama Nabi Yusuf daripada sebarang kekotoran ataupun sebarang jenayah yang Nabi Yusuf tak pernah lakukan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.